Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadirat Allah Jalla wa'ala yang mengizinkan pertemuan kita pada malam ini. Tajuk kita pada malam ini ialah tajuk yang sangat digemari tapi tidak boleh dilakukan oleh ramai manusia. Tajuknya ialah pembahagian giliran bermalam. Ini tajuk yang rare. Hanya orang yang ada lebih satu rumah, lebih satu isteri je yang berkaitan dengan tajuk ni. Rapat sikit main tengok. Tajuk dia ialah pembahagian giliran bermalam. Jadi untuk orang yang sudah berada dalam situasi yang macam ini, dia patut ambil berat sangat-sangat. Dan orang yang dalam niat untuk melakukannya juga, dia kena ambil berat. Supaya jangan dah terantuk baru nak tengadah. Dah buat tapi tak tahu hukum. Jadi itu tajuk yang kita nak bincang pada malam ini. Kalau kuliah kita yang lalu, kita bincangkan tentang tajuk kenduri kahwin, walimah. Baik. Qala al-musannifun rahimahumullah, pembahagian giliran bermalam. Maksud al-qasmu. Al-qasmu, alif lam qaf sin mim. Dari sudut bahasanya ialah suatu kata nama terbitan kepada kata kerja qasama yaqsimu. Maksudnya membahagikan. Qasama past tense, dia telah membahagikan. Yaqsimu present tense, dia sedang membahagikan. Itu dia punya root word dia, perkataan asal dia. Sementara al-qismu bermaksud bahagian atau habuan. Al-qismu maknanya bahagian ataupun habuan. Kalau kita pergi universiti kan, kena bahagian, dia akan tulis bahagian printing, bahagian yuran, ada al-qismu. Bahagian pentadbiran, al-qismul idari. Itu istilah yang digunakan. Baik, itu dari sudut bahasa. Qisim ni maknanya bahagian. Kan di sini dari sudut istilah pula, al-qasmu bermaksud sesiapa yang mempunyai lebih daripada seorang isteri, salah seorang daripada mereka, maka dia mesti bermalam di rumah isteri-isteri yang lain juga. Ini dari sudut istilah. Istilah perbahasan kita ni yang kita nak bincangkan ini ialah tentang hak penggiliran bermalam di rumah bagi orang yang ada lebih dari seorang isteri. Ini hak yang perlu diketahui oleh isteri-isteri, dan ini adalah tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh suami yang ada lebih dari seorang isteri. Baik, hukum al-qasmu di antara isteri. Asalnya hukum bermalam di antara isteri adalah sunat, bukannya wajib. Asal bukan wajib ya. Bagi lelaki yang mempunyai ramai isteri, dia disunatkan membahagi-bahagikan malam serta tidur bersama mereka dan tidak meninggalkannya. Suami tidak wajib bermalam bersama mereka kerana bermalam adalah haknya dan dia boleh meninggalkannya. Tetapi jika dia bermalam dengan salah seorang daripada isterinya menggunakan undian atau selainnya, dia juga mesti bermalam di rumah isteri-isterinya yang lain. Ketika itu bermalam menjadi wajib demi melaksanakan keadilan terhadap mereka. Kalau orang nak bincang, kalau orang nak bicarakan tentang poligami, yang apakah aspek yang disentuh dalam bab keadilan? Salah satu keadilan yang dijadikan urusan utama ialah hak penggiliran bermalam. Asalnya kalau kahwin seorang pun,
bukan jadi mesti wajib kepada suami nak kena tidur malam di rumah isteri tu. Kalau dia tidur di pejabat, ramai jenis orang dia tidur di pejabat, jenis kerja workaholic, tak mau balik rumah, yang kerja begitu dan begini, asalnya dia tidaklah diwajibkan. Demikian, asalkan saja dia mesti melaksanakan tanggungjawab dia yang lain. Satu. Kemudian bila dia menikah lebih dari seorang, dia menikah lebih daripada seorang pun juga dia tak wajib untuk bermalam di rumah mana-mana isteri yang ada. Dia boleh main siang lah. Malam dia pergi mana? Malam dia pergi buat kerja lain, dia tidur pejabat ke apa ke, jenis tak tahu nak tidur mana, tidur pejabat. Tapi bak kata salah seorang kawan yang menikah lebih lah, dia kata tak padan ada isteri banyak ke tidur ke tepi jalan. Dia mana? Ada isteri ramai, duduk rumah lah. Tu guna ada isteri kan. Tapi ceritanya ialah asalnya bukanlah diwajibkan, sunat untuk dia bermalam di rumah isterinya. Cuma bila dia dah bermalam di rumah seorang isteri, katalah isteri yang pertama, maka untuk dia menunaikan hak isteri yang kedua, dia wajib juga bermalam pada malam yang lain pada rumah isteri yang kedua. Demikianlah kalau ada yang ketiga dan yang keempat. Jadi oleh kerana seorang dah dapat, maka hak lain jadi wajib. Itu kaedah yang digunakan dalam bab ni, itu dhabit syar'i dia. Baik, dalil wajib berlaku adil dalam bermalam dan selainnya. Dalil wajib berlaku adil dalam bermalam bersama isteri dan selainnya ialah nas Al-Quran dan As-Sunnah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah firman Allah Ta'ala dalam suratun Nisa ayat 3. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ini dalil umum. Dan jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, yakni di antara isteri-isterimu, dihuraikan oleh para ulama tafsir dalam urusan bermalam dan urusan nafkah, maka hendaklah kamu berkahwin dengan seorang wanita sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Baik, ayat yang disebut tadi menunjukkan kewajipan berlaku adil dalam masalah bermalam bersama isteri-isteri. Dari sudut ayat itu sendiri tak sebut adil, fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut tidak berlaku adil, ayat ni tak sebut adil dari sudut mana, tetapi dari sudut praktikalnya, dari sudut kemanusiaannya, dari sudut yang selalu dituntut, salah satu main isunya ialah bermalam. Jadi para ulama para mufassirin sebutkan maksudnya adil dalam hak bermalam. Baik, demikian juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma, wa 'inda at-Tirmidzi falam ya'dil bainahuma jaa'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri, pasal apa Nabi sebut dua, itu dikira sebagai had minimum poligami, dua lah kan. Jadi kita kira dua, bukanlah makna mesti dua saja. Bila kalau dua pun macam tu, tambah lagi yang ketiga dan yang keempat, itu had maksimum dia. Dan tak timbul isu untuk yang seorang, pasal tak ada timbul perbandingan. Kita seorang tak timbul dalam hadis ni. Yang hadis ni sebut dua orang, dan kalau dua orang pun begitu, maknanya ini kalau kita baca dalam usul fiqh dipanggil mafhum. Kita faham daripada teks ini, kalau kata untuk dua orang pun macam itu tuntutan dia, maka lebih daripada dua tentu juga dapat peraturan yang sama. Baik, barang siapa yang ada dua orang isteri, lalu dia cenderung kepada salah seorang daripada mereka. Dalam hadis riwayat Abu Daud kata cenderung kepada salah seorang daripada mereka. Kalau kita berhenti pada hadis ni, jadi susah hati kita. Pasal hati manusia ini dia Allah Ta'ala yang miliki. Dia berbolak-balik. Hari isteri tu buat perangai, kita cenderung pergi isteri yang ni. Katalah kalau ada dua. Ni nak cerita pun tak ada pengalaman. Kalau ada pengalaman, cerita lain sikit dunia kan.
Saya tak ada pengalaman, nak kata apa. Tapi bolehlah kalau kita nak apa, hayati benda ni, kita tengok keadaan sekeliling kan. Dan juga kalau kita ambil, kita kata apa, ada anak barangkali, anak lebih daripada seorang. Kalau anak tu seorang, itulah intan, itulah payung, itulah segala-galanya. Kalau anak tu ramai, hari dia buat perangai, geram kat dia, kita sayang lebih hak ni, kan? Ataupun kalau dia baik, kita lebihkan dia. Jadi kecenderungan itu satu benda yang sukar untuk kita kawal. Dia akan berubah-ubah. Jadi adakah itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Tentu tidak. Maka para ulama, para fuqaha tengok dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat At-Tirmidzi kata, "Wan kanat lahum ra'atan", barang siapa yang ada dua orang isteri, falam ya'dil bainahuma, lalu dia tidak berlaku adil di antara keduanya. Baru faham maksud yang cenderung tadi. Yang dimaksudkan dengan cenderung kepada salah satu ialah tidak berlaku adil kepada salah seorang. Cenderung yang menyebabkan tidak berlaku adil. Dan bila sebut tentang berlaku adil itu, maka kita akan lihat nanti tentang kecenderungan hati, kasih sayang, ambil yang tu ada benda yang tidak termasuk di dalam tuntutan adil. Nanti kita akan sebut yang ni. Baik, tapi yang penting nak beritahu ialah bila orang tu dia tidak berlaku adil terhadap salah seorang daripada dua isterinya atau lebih, apa Nabi kata? Janji Nabi, Ja'a, nescaya. Kalau terjemah bahasa Melayu kita, dia akan gunakan nescaya. Kalau dalam bahasa Arab ni dipanggil jawab syartiyah, jawab syarat. Man, barang siapa itu syartiyah, ada tu syarat. Maknanya siapa yang buat macam ni, natijah dia, itu satu yang pasti. Jadi untuk hadis ni, barang siapa yang tidak berlaku adil kepada salah seorang daripada isterinya, pasti, maknanya janji daripada Nabi, Ja'a yaumal qiyamati, dia akan datang pada hari kiamat nanti, wa syiqquhu ma'il, dalam keadaan separuh daripada badannya sengit. Jalan sengit. Jalan sengit ni tanpa kita merendahkan orang yang mungkin Allah dah takdirkan adalah kelainan upaya, dia sengit ke apa kan, kaki rengkat ke apa kan, itu habuan dia, itu yang Allah Ta'ala tentukan. Tetapi kita melihat orang yang jalan sengit ini, pertama, tanpa kita merendahkan hak yang kita kata tadi ni, dari sudut first impression kita, elok tak elok? Tentu tak elok. Satu tak elok. Yang kedua, di pihak orang yang tu sendiri, dia memang ada rasa kesukaran banding dengan orang lain. Tolaklah orang yang memang daripada kecil dah biasa tu cerita. Kalau kita tiba-tiba na'udzubillah Allah Ta'ala uji, menyebabkan terpaksa jalan sengit sebelah, kok kaki sakit ke, aksiden ke, apa ke, jalan sengit sebelah, dah tentu tak selesa. Satu, dia akan nampak tak elok. Yang kedua, dia menunjukkan satu kesakitan, menunjukkan satu benda yang tidak sempurna, menunjukkan satu benda yang beban. Itu beban. Tapi beban yang ada, kalau kita nampak sekarang, itu beban dunia, yang kalau orang tu redha, Allah Ta'ala bagi pahala kepada dia, dia dapat habuan yang lebih baik di hari akhirat nanti. Tapi yang ini ialah beban yang dapat pada hari pembalasan. Beban ataupun hukuman, ini kira hukuman yang dapat pada hari pembalasan, yang tak ada coming back. Dia tak boleh patah balik dunia nak repair, tak ada. Pada hari kiamat, orang ini akan berjalan dalam keadaan sengit sebelah. Dan sebagaimana yang kita sebutkan selalu, apabila benda-benda yang tak elok ini Allah Ta'ala atau Rasul SAW gambarkan sebagai suatu hukuman, maknanya perbuatan yang menyebabkan berlakunya hukuman itu adalah sesuatu yang tercela, adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia suatu dosa, ia perbuatan yang haram. Pasal haram, dia haram, pasal tu dapat dosa. Dan dosa tu mana kita tahu, apabila Nabi SAW gambarkan terus apakah hukuman yang dia dapat pada hari kiamat. Jadi kalau kita menggunakan kaedah yang disebut oleh sebilangan ulama, antara tanda satu dosa itulah dosa yang besar ialah apabila dijelaskan hukumannya dalam nas. Maka kerana itu
Bukan seronok-seronok nak kahwin lebih ni, no? Kalau kita fikir seronok, lama dah abad pamer, no? Kalau takat cerita tentang seronok, tapi biasa kita baca banyak benda. Salah satu benda penting yang menjadi sekatan untuk tak buat, selain daripada apa nama, orang kata istilah takut bini, persatuan takut bini nak kata jangan. Selain daripada faktor itu, faktor yang lain ialah faktor bimbang tidak mampu berlaku adil. Bimbang yang tu, pasal bila bangkit sengit, sengit ke hari kiamat bukan nak boleh repair lah. Itu ialah azab kerana perbuatan di dunia. Jadi pasal itu tuan-tuan, hadis ini merupakan suatu ancaman. Selain daripada banyak galakan, selain daripada teks Quran yang suruh, yang mulakan dengan 2, 3 dan 4, selain daripada galakan kawan-kawan seronok nikah lebih dan sebagainya, kita kena letakkan juga satu signboard besar dari situ, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tak boleh buat adil, cukup satu. Pasal apa yang takut yang tu sangat tu? Ni salah satunya yang Nabi SAW janjikan tadi, takut sengit sebelah. Yang tu. Baik. Jadi balasan ini hanya diberikan kepada mereka yang meninggalkan perkara wajib. Tapi penjelasan pula yang kata kena sengit sebelah ni tadi, pasal tak berlaku adil ni dalam perkara apa? Maka disebutkan oleh para fuqaha, tidak berlaku adil dalam perkara-perkara yang wajib. Pasal kalau adil bukan mesti sama rata. Itu juga satu benda yang perlu dinilai. Itu juga benda yang perlu disedari oleh suami, baik oleh suami maupun isteri. Dia nak kena tahu bila kata adil yang Quran suruh, yang bila kata yang Nabi ancam tadi ni, yang menakutkan banyak lelaki ni, bukan adil kod suka hati dia. Tetapi adil itu adalah pada perkara-perkara yang ditunjukkan oleh syarak. Dan ada benda yang syarak tunjukkan ini tak boleh nak masukkan. Tak boleh nak masukkan dalam kerangka adil, kerana ada satu benda yang mustahil untuk dibuat. Bukti dia, kita tengok. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW telah melakukan pembahagian kepada semua isterinya secara adil. Baginda berdoa, Allahumma hadha qasmi fima amlik, fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, ini adalah pembahagianku pada apa yang aku miliki, maka janganlah engkau cela aku pada apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Hadis riwayat Abu Daud dalam Kitabun Nikah, bab pembahagian di antara semua isteri. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi dalam Kitabun Nikah, bab hadis-hadis mengenai penyamaan di antara isteri-isteri yang bermadu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, doa Nabi SAW ini suatu isyarat yang jelas. Pertamanya, Nabi beritahu, ya Allah, ini adalah pembahagian aku pada apa yang aku milik. Maknanya benda yang Nabi boleh buat. Nak bagi bermalam, ya, Nabi boleh atok bermalam. Malam ni rumah siapa? Rumah Aisyah. Malam ni rumah Ummu Habibah. Malam ni rumah Safiyah. Malam tu rumah Ummu Salamah. Sekian-sekian. Atoklah Nabi atok benda tu. Selain daripada penggiliran malam, Nabi juga siang tu Nabi pi pelepasan tu. Dalam sebagai riwayat sirah menceritakan Nabi pi jumpa isteri dia, bergurau senda, bersembang, tanya khabar apa semua. Benda hak Nabi boleh buat. Masa yang Nabi miliki, Nabi bagi. Itu yang Nabi serah ke Allah Ta'ala. Ya Allah, ini yang pembahagian yang aku boleh bagi. Tapi Nabi, bila Nabi doa, kenapa Nabi doa? Fala talumni, jangan kau cela aku ya Allah, fima tamlik wala amlik, pada apa yang engkau miliki dan aku tak miliki. Ini merujuk kepada apa? Ini merujuk kepada kecenderungan hati, kecenderungan rasa kasih sayang. Pasal tu isteri dia tak boleh tanya sayang yang mana lebih, tak usah tanya yang tu. Pasal suami kalau dia jawab, kalau dia jujur pun, itu bergantung pada jawapan masa tu. Kalau dia jujur, kadang-kadang duk tanya, abang sayang siapa? Sayang mak ke sayang saya? Allah, hak tu pun mau tanya, tak usah tanya hak tu.
Tahu Luqman tu, saya tanya abang awak tak siap, jangan tanya. Pasal persoalan ini soal hati. Kasih sayang itu, hati ini yang membolak-balikkannya ialah Allah Ta'ala. Tu bagi yang baru kahwin, bagi apa semua, isteri-isteri tak selalu tanya benda tu. Nabi pun tak boleh nak kawal perasaan untuk kasih sayang ini. Ini yang Allah Ta'ala miliki. Nabi akan bahagikan apa yang boleh secara adil. Tetapi untuk sayang itu hak Allah Ta'ala, dan benda tu dia boleh berubah dan dia bergantung juga sebenarnya pada keadaan-keadaan. Cuma kalau secara umum, kalau ditanya tentang Nabi SAW sendiri, dalam ramai-ramai isteri yang ada, Nabi sayang siapa? Ya, sayang-sayang semua. Yang hak paling tu Aisyah. Yang paling tu Aisyah. Dalam duk sebut Aisyah tu, siapa yang Nabi selalu duk kenang? Khadijah. Hak mula tu memang kenang. Sampai kan Aisyah pun rasa cemburu. Tak ada nama lain. Dia bunyi yang tu. Tu tara Aisyah tak. Itu Aisyah tu, kalau Aisyah kita tak tahu. Kacau ni. Aisyah kena kata dia ada, sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha, anak pada Abu Bakar ni, dia mewakili perasaan wanita sedunia. Kalau nak tunjuk contoh, bayang tuan-tuan, kalau hadis dalam hadis Muslim dan sebagainya cerita, Nabi bila bangkit malam, giliran malam di rumah Aisyah tu, bila Aisyah pegang tempat tidur, tak ada Nabi. Dia cari Nabi, tak ada tempat tidur. Dia bangkit. Ada hadis yang cerita dia hendak Nabi pergi mana? Nabi keluar jalan. Rupanya Nabi pergi mana? Nabi pergi Baqi'. Dia hendak Nabi Baqi', tak apa. Sekata bagian ulama kata barangkali dia sangka Nabi nak pergi malam rumah orang lain tu. Itu. Itu satu. Juga dalam hadis yang bila Aisyah pegang, Nabi tak ada. Aisyah pegang, oh Nabi solat. Nabi solat tu tak apa dah. Aisyah cek rambut, kok basah. Basah pasal apa? Pergi dah rumah lain, siap dah di sana, mandi, balik mai, sembahyang rumah Aisyah. Tu punya perasaan. Tu tak orang yang balik. Oh, nak kata orang tu ke Aisyah. Jangan heranlah kalau orang lain. Nah, itu kenapa Allah Ta'ala takdirkan begitu? Sebagai situ mewakili realiti perasaan. Dia akan ada rasa cemburu, dia akan ada rasa nak ambil berat. Di samping adalah perbahasan fiqh yang lain, bila pegang rambut tengah solat, pegang kaki apa semua tu, apa nak jadi dengan solat tu, kita dah cerita dulu kan, dalam bab wuduk dulu. Baik, jadi doa Nabi SAW ini mengeluarkan daripada aspek keadilan yang wajib dipenuhi itu pada bab perasaan, kecenderungan kasih sayang. Mungkin sayang hak ni lebih daripada yang ni. Pasal apa? Yang ni pasal mungkin yang pertama, pilihan mak ayah, situlah induk dia, anak beranak semua situ. Yang ni pasal semua kerja berurusan dengan dia, dia yang uruskan hidup semua sekali, sayang dia lebih. Mari ambil yang ketiga pula. Yang ketiga pasal apa? Yang ketiga tu sayang pasal dia muda sikit. Dia muda lagi. Cara mungkin cara bermesra, berseronok-seronok dan sebagainya itu, bergembira tu lain. Jadi ada aspek pro and kontra, ada kelebihan dan kekurangan pada setiap antara madu ni, dan itu menjadi tambah nilai dan pengurangan nilai pada bab hati. Orang kata pasal apa yang ni? Yang ni secara keseluruhan hak ni lah yang utama kita kata. Tapi kalau nak makan sedap, yang tu lagi bagus. Ada orang kata macam tu. Jadi unsur perbandingan yang macam tu, itu bukan satu celah, bukan satu benda kekurangan. Itulah manusia. Kecenderungan hati yang kata, yang ni bila ni seronok dengan dia. Kalau yang ni pasal dia banyak tolong urusan kerja dan sebagainya. Jadi itulah bendanya tuan-tuan. Jadi dalam keadaan, dalam penuh kesedaran kita tentang ancaman Nabi terhadap orang yang gagal melaksanakan keadilan antara isteri-isterinya, kita juga kena faham dan kita juga kena akur ada benda yang tak termasuk dalam bab tu. Bila dengar tak termasuk, lega sikit lah kan, maknanya adalah ruang lagi. Baik, yang seterusnya,
Siapa yang berhak mendapat giliran bermalam? Semua isteri berhak mendapat giliran bermalam bersama suaminya, walaupun salah seorang daripada mereka sakit, didatangi haid atau nifas, selagi mereka taat kepada suami mereka. Maknanya, orang perempuan tu, isteri tu, dia haid ke, dia nifas ke, dia sakit terbujur kaku ke, hak bermalam dia tidak pernah digugurkan oleh syarak secara automatik. Tak ada. Kalau nak jadi gugur pun itu atas dasar-dasar yang lain. Jadi dalam bab ini, selagi perempuan itu tidak nusyuz, tidak berada dalam keadaan nusyuz, nusyuz maknanya engkar, derhaka kepada suami, maka selagi itulah dia berhak untuk mendapat giliran bermalam. Cuma bila ada isteri 2 dan 3, maknanya giliran bermalam dia pada hari yang diperuntukkan, yang dipersetujui ataupun yang dilazimi dalam kehidupan tu. Jadi jangan pula mentang-mentang pasal apa tak malam itu. Tak boleh, dia ni baru lepas bersalin. Baru lepas bersalin tak mau balik rumah dah. Pasal apa? Sabut. Oh, masa lepas bersalin tu lah yang penting, nak tolong jaga baby tu sama kan. Baby tu semasa kau anak-anak yang lain tu nak kena jaga juga kan. Isteri yang bersalin dia kena jaga hak yang baru lepas dilahirkan tu. Suami yang duduk bermalam di situ, dia nak kena jaga hak yang mungkin anak-anak dia yang lain kalau ada, ataupun kalau tak ada, itulah seorang dia nak kena tolong sama jaga yang tu. Jadi itu oleh lepas bersalin dalam pantang apa sebagainya, itu tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan giliran bermalam. Jadi tak boleh suami kata balikkan, nak boleh buat apa. Tak timbul isu tu. Pasal giliran bermalam tu tetap juga tertakluk. Atau kata pasal apa tak boleh sana apa, dia tengah cuti. Oh, dia tengah cuti nak balik dari sini lah. Dah. Giliran itu hak bermalam masih ada, tapi maknanya cuma dari sudut pengaturan itu dah fleksibel dia lah. Dia boleh sistem, dia boleh atur sendiri dengan persetujuan. Baik, cumanya bagi isteri yang nusyuz, yang derhaka, dia tidak berhak mendapat bahagian ini kerana dia telah membatalkan haknya melalui penderhakaannya. Jadi bila isu derhaka, nusyuz ni tuan-tuan, dia akan menjadi sama ada, dia akan jadi salah seorang akan ambil kesempatan kalau kedua-duanya tidak akur dengan syarak. Suami akan menggunakan, kita katakan, akta nusyuz untuk mengabaikan isteri. Dan itu sebenarnya kalau betul nusyuz dan dia menggunakan hak sebagai suami, itu bukan suatu dosa, itu hak dia. Tapi bimbang kalau yang digunakan itu ialah sebenarnya satu bentuk penindasan atas nama kononnya isteri dia nusyuz. Itu dosa. Demikian juga dengan isteri. Dia mungkin melakukan perbuatan yang dikira nusyuz, menderhakai suami, dan itu sebenarnya suatu dosa yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh malaikat. Benda tu tak boleh nak elak, benda tu memang itu hukum dia. Tapi dia ada dua. Jangan sampai kerana nak mengelakkan daripada benda-benda yang begitu menyebabkan hak diri dia terabai, keselamatan dia terancam dan sebagainya. Kalau kena menikah dengan laki mabuk, minum arak, laki yang malas bekerja, laki yang paling dahsyat sekali, laki yang tak salat. Dapat kawan mengadu, mesej laki menikah, cara menikah tu dah nikah pisang kelar, selesai dah. Tak parah tu. Yang laki tak mau kerja, ramai jenis macam tu kan. Kok tak mau kerja, jaga rumah, jaga anak, kemas rumah, dia tukar tanggungjawab. Itu sebahagian daripada kehidupan keluarga moden. Barangkali kalau ada persetujuan antara benda yang dilonggarkan syarak lah, benda tu dah ramai orang berbuat pun. Tapi dah lah tak kerja, tak mau jaga anak di rumah, tak mau kemas rumah, duduk tidur saja, makan hidup dengan hasil gaji isteri. Lepas tu yang paling besar sekali, tak solat. Dengar kata tak solat, pergi ambil lawyer lah kata. Dengar kata tak solat tu, cadangan yang paling yang pertama sekali apa? Pergi ambil lawyer.
Nasihat dah? Nasihat dah. Beritahu dah? Beritahu. Bila ya? Buatlah macam mana pun. Habis, terletak solat tak ada guna apa. Itu benda yang kena faham. Jadi isteri jangan kerana bimbangkan tajuk nusus itu menyebabkan hak dan sesuatu yang patut dia rasakan hilang daripada kehidupan. Jangan tu. Dan satu lagi, janganlah oleh kerana ada sebentuk-bentuk kekurangan pada suami. Pasal dah tentu suami itu manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat dia tak menikah dengan perempuan kan. Dah nama dia manusia, dia lelaki, dah tentu dia akan mempunyai satu pakej kekurangan yang sangat banyak yang tidak diketahui masa belum kahwin. Betul tak? Dah kahwin baru tahu benda-benda tu. Jadi janganlah mengharapkan kesempurnaan, dan bila suami tidak dapat memenuhkan benda tu, maka mula dia minta macam-macam, mulalah dia melakukan perkara-perkara yang menjadikan dia duduk dalam kederhakaan. Nusyuz kepada suami sebenarnya adalah penderhakaan kepada Allah Rabbul Alamin. Itu suatu dosa haram hukumnya. Jadi dua keadaan, dia kena sedar. Itu pentingnya ilmu agama. Itu pentingnya ada iman dalam diri. Jadi tajuk nusyuz ni insya-Allah akan dibincangkan tentang hukumnya dalam perbahasan yang lain insya-Allah. Baik, yang berikutnya, cara-cara pembahagian dilakukan. Suami diharuskan memperuntukkan satu malam dan sehari sebelumnya atau selepasnya bagi setiap orang isterinya. Sebenarnya sehari semalam dikira bermula dengan malam dan siang berikutnya. Maksudnya apa? Kalau kita kata giliran isteri yang pertama ialah hari ni, malam ni, nak kira malam tu bila? Dia kira daripada tadi ni, maghrib tadi tu baru kira mula, sampailah esok. Masuk maghrib hari Khamis, itu dah kira giliran yang hari yang berikutnya. Sama ada untuk isteri yang berikut ke atau dia bermalam. Jadi ada orang dia tak buat sehari-sehari kan, dia buat mungkin 2 hari 2 hari, macam-macam cara lah. Jadi tetapi jika suami bekerja pada malam hari seperti jaga, jadi guard kan, rugi ya dia bila malam dia kerja. Jadi bila hak malam, maka sehari semalam dikira bermula dengan siang dan malam berikutnya. Siang dan malam berikutnya. Jadi hak bermalam jadi hak bersiang. Ya hak siang tu lah. Malam dah pergi kerja. Masa bila yang dia duduk rumah? Siang tu kan? Siang tu kira. Dia mula daripada siang. Maknanya kalau hari Rabu, dia akan mula daripada giliran tu. Masuk tadi ni. Dia kira daripada subuh. Kita kira subuh ke subuh. Senang. Ambil tempoh. Lah bukanlah mesti macam tu sharp kan, kena ikut time, nak kena bubuh alam pula. Tu ketat sangat. Kadang-kadang terlajak tidur dan sebagainya. Di situlah maksudnya kadang-kadang isu yang macam ni jadi benda yang jadi isu. Bila mai tang balik sini lambat, bila tapi sana cepat. Benda macam tu, satu patutnya diaturkan lebih awal. Yang keduanya kena ambil kira juga. Kalau seorang duduk belah pulau, seorang duduk belah Kulim, contoh kan, asal nak pergi, nak pergi sana kena awal. Kawan sini pasal apa nak senam dapat pasal sana jam. Bila jam saya sampai hak sana lambat. Jadi aspek yang macam tu patutlah bagi isteri-isteri yang bermadu ini untuk dia bertoleransi, dapat pahala belakang tu. Janganlah kira sampai laki dia mati keri kot tengah jalan. Kena ambil kira lah kawasan kau tu pijat. Tak kira tutup. Kalau payah sangat suruh duduk rumah sebelah. Suruh duduk rumah sebelah baru pening. Boleh rumah sebelah? Boleh lah nak bagi duduk rumah sebelah tu, tapi takutlah hati ni dia terentak senang. Kona kok tu be kona kok ni sekali dia mulalah. Sensitif orang menikah ni kata tu, bab dapur makan apa jangan habaq. Leceh punya cerita. Ni petua. Walaupun macam ada pengalaman je kan. Bukanlah ada pengalaman, tapi benda tu kita boleh fikir.
Kalau daripada rumah nombor 2 nak pergi balik nombor 3, tak makan lagi, lapar. Jangan pergi tanya ada makan tak? Lapar ni. Dia tak pergi bulan lapar ni, yang mula hak sini tanya, awak kat sana tak makan. Betul tak? Bukan kata dia, kalau kita jadi depa apa kita akan tanya. Asal balik sini dia kira nak makan. Di sana tak ada makan. Benda-benda macam tu memang sangat sensitif lah. Jadi siapa-siapa yang bercita-cita tu dia kena banyak baca pengalaman orang lain. Dia kena banyak belajar. Supaya yalah, sebahagian daripada tu try and error juga. Orang lain tak lalu, tiba-tiba orang lain lalu. Ada orang okey je semua, tak ada masalah apa pun, kan? Tapi mana pun persediaan tu sangat penting. Baik, jadi cerita bermalam tadi, kalau orang tu dia kerja siang, mana dikira dia mula pada malam sampai siang. Bila dia kerja malam, dia kena bermula daripada siang bawa ke malam. Itu bentuk yang kita katakan untuk mendekati keadilan dan kesaksamaan. Baik, jika suami tinggal seorang diri, ini lagi senang cerita. Dia kira menikah, dia duduk asing. Dia diharuskan memanggil semua isterinya datang menemuinya berdasarkan giliran masing-masing. Senang cerita. Cuma hak ni pun tak best juga. Hari dia panggil kawan tu, kawan ni yang main. Atau sebelum kawan yang kena panggil itu patut main, tiba-tiba orang lain main dulu. Itu satgi pun jadi perang pula kan. Itu yang jadi apa? Jadi Jamil tu. Jenuh hambat satu Singapura. Alhamdulillah dah lagi tangga apa jambat tu kan, terjun, habang terjun tu. Itu satu boleh jadi igawan tu bagi setiap orang yang nak cerita-cerita kan. Kenang kan kena ligan satu Singapura tak padan. Tak boleh hidup macam tu. Tapi ini salah satu cara. Mana kalaulah dia duduk seorang, memang dia tinggal seorang, isteri dia duduk merata 3 orang ke 2 orang ke, gila mai hari ni hang mai. Itu hang mai. Dia duduk tunggu situ ya. Oh, kalau boleh buat lagu tu mungkin kau senang sikit. Senang dari sudut apa? Senang dari sudut tak kalau nak pergi, tapi dari sudut rumah tangga dia nak kena urus sendiri semua lah. Laki bukan semua buat macam tu, kan? Nak cari apa nama butang baju pun tak jumpa. Baik, jika suami bermalam di rumah salah seorang daripada isterinya, dia wajib bermalam di rumah semua isterinya yang lain secara bergilir-gilir selama sehari semalam. Itu sehari semalam ni maksudnya ikut apa nama kesaksamaan tu lah. Kalau hak ni banyak ni, yang ni pun kena banyak tu lebih kurang. Cuma hari kita ada 7, seminggu ada 7 hari. Kalau isteri tu 2, dah tentu tak boleh sama kan. Dari sudut tak boleh sama dalam seminggu tu bukan makna tak boleh sama. Genjak lah benda tu, fleksibel kan lah. Minggu ni kau ni dapat lebih, kau ni 4, kau ni 3. Pi minggu depan tukar pula, kau ni 3, kau ni 4 pula. Jadi Allah Ta'ala bagi akal kepada manusia, maka dia fikirlah elok-elok untuk benda-benda yang macam tu. Cuma bimbang yang ada jenis orang, dia pergi kat rumah yang pertama 2 malam, baki lagi mana, isteri pertama duduk ingat duduk rumah kawan ni 5 malam. Tak apalah, dia lebihkan kawan tu. Pergi duduk kawan ni pun rupanya 2 malam juga. Ingatkan kawan ni, ingatkan duduk pergi rumah kawan tu, rupanya dia pasang satu lagi. Duduk kat rumah nombor 3 rupanya. Patutlah masing-masing duk sangka saling korban mengorban kan. Rupanya ada orang lain ambil kod tengah dapat. Yang tu rezeki dan habuan masing-masing lah. Nak kata aku mana, pandai-pandai lah nak ijah. Azan dah.
haula wala Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul qiyamah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Suami diharamkan tinggal di rumah salah seorang daripada isterinya, kemudian memanggil isteri-isteri yang lain bermalam bersamanya di situ secara bergilir. Oh, ini kalau ada yang buat macam ni kira dia besar banyak Dia center kat satu tempat, bini tu kira tonggak dia. Jangan pergi mana, kalau apa-apa nak mai, semua madu mai rumah. Yang tu adalah dilarang. Ini kerana datang ke rumah madu adalah menyusahkan mereka. Tak seronok. Perempuan ni dia kadang-kadang pergi rumah orang lain, dia bukan suka. Balik rumah mak pun dia tak pernah berkenan kadang tu. Kalau dia tak bebas nak buat kerja apa sebagainya kan, nak cari bawang tak jumpa, cari sayur tak tahu mana tak letak, dia remah. Tu rumah mak dia sendiri, tiba-tiba nak pergi rumah madu pula. Sama ada kawan yang bertandang tu tak selesa, ataupun kawan yang jadi tuan rumah lagi semak perut. Mai sat jumpa sat tak apa, mai tidur kali, tidur tak apa, pergi tidur dengan lelaki ku pula dia kata. Oh. Perasaan tu bagi dihiris-hiris. Jadi itu adalah benda yang secara naluri manusianya kita boleh fikir benda tu bukan benda yang bagus dan elok, maka syarak melarang perkara tersebut demi mengelakkan kerosakan. Suami juga diharamkan mengumpulkan isteri-isterinya di dalam sebuah rumah tanpa kerelaan mereka, kerana tindakan ini akan menyebabkan perbalahan dan perselisihan sesama mereka. Secara asasnya gitu. Tak boleh himpunkan isteri-isteri dalam satu rumah secara asasnya, melainkan kalau mendapat persetujuan dan keredaan daripada isteri-isteri tersebut, dan perkara tersebut mesti dilakukan. Oh, lagi susah sebenarnya nak buat adil macam tu. Ingat apa nama kan artis yang menikah banyak apa? SY kan, Saleh Yaakob. Tara dia pun dia habaq siap-siap kata jangan bos sekali satu rumah, dia kata. Satgi nak bercanda bergerau senda dengan yang tu, kawan tu duduk sebelah tu je pun. Jadi nampak pula nanti. Nah, sagi dia main yang tu, jadi masalah. Nak biar tak nampak tak apa. Jadi secara nalurinya itu yang asal. Tapi ramai juga orang yang dia berjaya menempatkan isteri-isterinya duduk dalam satu rumah dalam bentuk yang dipaparkan aman damai. Hakikat Allah Ta'ala alam kita tak tahu. Tapi kalau masuk Surabaya tu elok belakang kan. Mungkin dia dah lalu proses hak tak elok tu, tinggal yang elok saja kot. Ataupun kalau memang elok daripada awal, itu anugerah Allah Ta'ala bagi, tak boleh jadi hukum. Kalau seorang punya kes, tak boleh jadi hukum. Biasanya dia akan ada keributan tu kan. Jadi ribut-ribut ni lelaki dia bukan suka serabut-serabut macam tu. Last kali tinggal tu lepak kedai kopi, gebang lama lagi tu. Pasal tu kedai kopi dia maju. Dia suami diharuskan menetapkan giliran bermalam selama 2 atau 3 hari untuk seorang isterinya. Nah, yang ni maknanya fleksibel yang kita sebutkan awal tadi. Bukanlah maksudnya mesti nak kena sehari tukar orang lain pula, sehari kena pergi ke isteri yang berikutnya pula. Tak mesti macam tu.
Dia cukup sekadar dia tetapkan, okey, yang ni Isnin, Selasa, Rabu rumah yang tu, Khamis, Jumaat, Sabtu rumah kawan yang ni, Ahad outstation, tidak di sekolah. Ahad pilah merata jadi guard ke apa ke, mungkin. Dan yang sedih juga ialah jenis orang kadang-kadang bukan apa, ada jenis malam raya tanya guard, siapa bos dah tu? Bos tidak pejabat, padahal rumah sampai 3. Maknanya tak tahu nak balik raya mana lah tu. Itulah konflik bila menikah. Lebih nak balik raya tu memang jadi konflik. Sangkut tak tahu nak balik raya tu yang tak jadi-jadi tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda tu kalau dah buat, dia kena tok bagi elok, kena tok betul-betul. Jangan sampai melakukan kezaliman. Baik, walau bagaimanapun, cerita tentang menetapkan untuk 2-3 hari tadi ni, walau bagaimanapun menetapkan giliran melebihi 3 hari untuk seseorang adalah diharamkan. Ini kerana masa yang panjang akan membebankan mereka. Untuk memulakan giliran bermalam di rumah salah seorang daripada isterinya, suami wajib membuat undian. Ini dilakukan supaya suami tidak melebihkan salah seorang daripada mereka. Giliran seterusnya juga ditentukan melalui undian. Ini secara asasnya untuk mengelakkan daripada perbalahan. Tapi kalaulah daripada mula, kalau gambar madu 3 tu kan, hak bini nombor 3 yang cadang, hak nama pesarimah kan, dia cadang kata malam tu, jadi semua pakai okey. Kalau dah semua okey, kita kira tak apa. Tapi kalau masing-masing berkerah nak mula kat rumah dia dulu, maka yang tu kena undi. Dia kena undi, tak kira lah dapat yang mana dulu. Undi tu untuk hari dia, bukanlah orang lain tak dapat lagi. 2 hari berikut kan dapat kat kawan tu pula kan. Begitulah seterusnya. Jadi ini adalah asas. Sebarang bentuk perubahan daripada ini masih sebenarnya boleh dibuat atas dasar keredaan dan persetujuan. Maknanya akan ada pihak yang terpaksa berkorban. Dan kadang-kadang kalau pengorbanan itu untuk menstabilkan satu institusi kekeluargaan, kawan tu kerja, mungkin dia banyak duduk di KL, atau dia banyak duduk di Pening, center dia di Pening, jumpa kawan duduk di KL, nikah pula orang sana, takkan nak buat 3 hari sekali, sini 3 hari, sana 3 hari, mati ikut tengah jalan lelaki dia nanti. Jadi kalau jenis macam tu, dia kena berkorban lah, timbang rasa. Mungkin sana hujung minggu je main ni, ataupun ambil selang sehari. Atau ada juga jenis yang kata sebulan dia boleh bagi 7 hari ya. Kalau reda, syarat nak kahwin reda yang tu, maka al-mu'min 'inda syurutihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman itu berpegang pada syarat dia, pada janji dia, maka sah perjanjian tersebut. Isteri tadi dia wajib redha dengan perjanjian awal. Pasal dah dia ketahuan nak nikah boleh macam tu. Yang tak bagusnya ialah masa sebelum nikah tak apalah, yang penting boleh menikah, mai jumpa saya 2 tahun sekali. Punyalah nak kata nak bagi boleh menikah tu. Jumpa 2 bulan sekali pun tak apalah dia kata. Tapi dia kata jumpa 2 bulan sekali tu tak apa, dia diam, dia tak abad 2 bulan sekali duduk dia 40 hari. Masa belum nikah janji macam-macam. Bukan laki je, perempuan pun kalau nak dapat juga dia boleh janji. Dan dalam nikah dia mula ikat pasal apa, pasal apa pi kenduri tu baru kena bawa yang nu je, hak ni kenapa tak boleh bawa. Jadi masalah lah benda tu kan. Pasal apa sana lama sana lebih banyak hari, pasal apa sini sikit, kan sama-sama isteri, dia mula ungkit. Kalau kena macam tu jam, kalau kena macam tu maknanya dia kena buka balik terma syarat perjanjian SMP tu, hak tanda tangan setiap muka surat tu, dia kena rujuk balik. Tapi masalah jenis akad ni bukan pernah baca. Ada siapa pernah baca akad kontrak beli kereta? Tak pernah baca. Beli rumah tak pernah baca. Akad nikah tu sabit suruh baca, taklik baca juga. Kalau tidak baca pun tak tahu apa, kan? Jadi benda yang macam tu nak kena, kita katakan asal macam yang kita baca tadi. Kalau perubahan, biar dalam persetujuan dan keredaan, biar ada perjanjian. Dan kadang-kadang benda ni boleh membabitkan harta, babitkan itu dan ini. Bagus kalau tulis. Nak bawa tak jadi apa-apa tak apa. Tapi kita bukan tahu hidup kita pasang surut dia macam mana kan. Hari dia elok, hari kena gelombang lautan Hindi tu tak jumpa apa. Gelap macam tu. Jadi kalaulah siapa-siapa nak masuk dalam alam poligami,
dia patut bersedia. Kalau ada perlukan perjanjian bertulis tu patut buat. Boleh lah. Lelaki tu patut lebih lagi. Dah jadi macam isteri, tapi dalam masa yang sama perempuan simpanan. Kawan tu pun tak tahu apa status dia. Surat nikah Malaysia pun tak ada. Dapat mesej surat nikah Malaysia pun tak ada. Menikah, lepas tu lepas menikah suami tinggal dah 2 bulan tak balik rumah pun. Nak buat bagaimana? Nak buat bagaimana? Suruh dia lepaslah kalau macam tu. Quran yang suruh. Fa imsakum bil ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Kita baca gitu kan. Pegang dengan ma'ruf ataupun lepas dengan baik. Itu untuk suami. Itu tanggungjawab suami yang akan dia jawab depan Allah Ta'ala. Kalau dia tak mau isteri dia, kalau dia hubungan dengan isteri itu dua je, dia pegang, dia belah dengan elok. Kalau tidak, dia lepas ke baik. Tak ada dosa apa. Yang dosa kalau simpan, tanggung macam itu. Isteri itu terkontang-kanting, tak ada hak, tak ada apa nak boleh kat dia. Nikah balik mat, tak buat apa, tak ada surat nikah. Bila tak ada surat nikah, mula nak fikir. Dan kalau jenis yang macam tu, kalau dah sungguh terdera, dah sungguh tak boleh nak ni, cerai. Bukan nak aib. Dah hubungan tak boleh nak hidup, nak apa, nak disambungkan, lepaslah benda tu. Ada satu kes tu, isteri tu minta cerai, suami tu tak mau. Dia tak mau lafazkan di depan isteri. Dia kata dia nak pergi siap balik untuk buat urusan pembatalan nikah, perceraian di sana. Nak buat itu buatlah, tapi lepaskan dulu, lafazkan depan isteri itu dulu, supaya isteri itu tahu. Patut datang dengan saksi, lepaskan supaya dia tahu status dia dah dilepaskan. Kalau kawan tu pergi sana, dia habaq kata di sana dia dah uruskan, tapi sebenarnya dia tak lepaskan lagi. Jadi masalah pula kan. Hak kawan tu nak nikah menjadi masalah. Lepas tu iddah nak kira daripada hari bila. Ya, kerana itu tuan-tuan, asas dalam kehidupan ni ialah kita kena takutkan Allah Ta'ala. Itu asas dia. Bila kita buat naya ke orang, hari kita buat naya kita boleh seronok, tapi sampai suatu masa Allah Ta'ala akan balas balik. Kalau cerita kat tuan-tuan hak yang orang duk main WhatsApp, duk main cerita masalah selesaikan rumah tangga ni berlambak, menunjukkan hidup ni bukan sentiasa bahagia. Tetapi asas untuk kita mempertahankan sesuatu tu mestilah dengan kerana takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan daripada sebarang perbuatan kita itu ialah redha daripada Allah. Tak ada bab kata tadi duk dengar dalam radio, kebetulan duk buka apa salah ikut dia kata. Tak ada janji manis di dunia, dia kata. Janji manis di akhirat tu. Janji manis tu yang di akhirat tu. Jadi sama ada dia kahwin sorak ke, dia berpoligami ke, yang sebenarnya yang Allah Ta'ala ajak kita, walal akhiratu khairun, dan hari akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, khairul laka minal ula, lebih baik untuk kamu daripada hak yang mula, hak dunia ni. Jadi maka dengan itu tuan-tuan, bila kita sebutkan ini ialah garis panduan asasnya, sebarang bentuk perubahan mestilah atas dasar-dasar yang kita sebutkan tadi. Baik, yang seterusnya, pada siang hari suami diharuskan pergi ke rumah isteri yang bukan gilirannya jika ada keperluan. Dah kerja duduk belah Sungai Petani, rumah hak nombor 3 duduk Sungai Petani, yang pertama kedua duduk belah sini, asal pergi kerja singgah. Oi, orang nak komplain pasal tu rumah dia juga, nak makan tengah hari dia balik singgah tu. Kalau ada keperluan boleh siang, habis siang lah. Kerja Sungai Petani nak patah balik ke mana? Kata nak balik Perak Buntak apa ke? Oi, jauh, larang. Cuma dia sepatutnya tidak berada di situ dalam tempoh yang lama. Maknanya jangan sampai jadi dia macam sampai sama macam hak bermalam tadi. Bila timbul macam tu, maka dia akan menimbulkan ketidakadilan, patah balik isu yang asal tadi. Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang sahih, pada setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengah kami semua, yakni para isteri Nabi. Baginda mendekati setiap istrinya tanpa menyentuhnya sehingga sampai ke rumah isteri yang memiliki giliran hari berkenaan, lalu baginda bermalam bersamanya. Ini cerita ziarah, jumpa, bertanya khabar, bergurau senda, hak tu Nabi buat bila-bila masa.
Tapi hak bermalam untuk bersama, Nabi akan duduk balik semula ke rumah hak giliran bermalam. Baik, pada malam hari pula, suami tidak diharuskan pergi ke rumah isteri yang bukan gilirannya. Tak kaki, tak boleh malam di sini, jangan pijak sana langsung. Padahal sana anak sakit, nak kena pergi ambil. Janganlah keras sampai tahap itu kan. Itu ada ruang toleran yang diperuntukkan dalam syarak, yang kena ambil kira juga. Suami wajib mengkhususkan 7 malam berturut-turut kepada anak dara yang baru dikahwininya. Hak ni yang jadi bising. Baru menikah, maksudnya hak pertama ada dah. Dia menikah, yang kedua tu anak dara. Maka sebahagian fuqaha, maksud yang kita baca dalam kitab kita ni, dia kata suami wajib mengkhususkan 7 malam berturut-turut kepada anak dara yang baru dikahwininya. Maknanya dalam luka parah pula tu hak pertama. Berau cara nak sampai tajuk tu nak kena syarah daripada awal kitab ni. Muhabbab sampai tang ni sabar dah 7 hari. Ini pengorbanan tuan-tuan. Hadis tentang apa? Payung mah tu palsu, tak ada. Tak salah mimpikan payung mah. Tapi selain daripada payung mah itu, dengan kesabaran untuk berjalan di atas peraturan syarak, janjinya lebih hebat dan lebih besar daripada payung mah itu. Berani apa? Boleh tak apa? Boleh renyah lah nak abang macam mana, harap dia pendengar lah. Pasal yang ni, bagi janda yang baru dikahwininya, manakala menikah dengan janda, dia wajib mengkhususkan 3 malam berturut-turut untuknya. Ini bila ni? Ini masa hari mula kahwin tu. Maknanya lah dia menikah hari ni, 7 hari tu dia duduk rumah kawan tu. Kalau nak kahwin, nikah anak dara. Kalau menikah dengan janda, 3 malam. Lepas tu dia patah balik lah. Jangan tinggal pergi terus. Yang jadi masalah, yang lepas dapat hak baru, dia tinggal terus hak mula. Sebulan hilang. Peruntukan 7 hari lah. Dia pelajak sampai 7 minggu. Yang tu dosa, pasal dia langgar hak penggiliran, hak tajuk kita yang besar tadi ni. Anas radhiyallahu anhu berkata, antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apabila seorang lelaki mengahwini anak dara selepas mengahwini janda, dia hendaklah tinggal bersama anak dara itu selama 7 malam. Kemudian barulah membuat giliran. Jika dia mengahwini seorang janda, dia hendaklah tinggal bersamanya selama 3 malam. Kemudian barulah dia membuat giliran. Masuk buat giliran yang tadi, dia boleh mula dengan undian pula. Tapi kalau kumpin hak pertama, dah lah 7 hari nak undi balik, nak dah juga. Maka kalau macam tu, hak yang pertama, yang kedua tadi patut kena adalah toleransi. Tak apalah, bagi pulang 7 hari dah kan. Bagilah kawan tu pula, letih dah 7 hari ni kan. Bagi pula kepada hak isteri yang mula tadi. Kalau dia ada 2 orang isteri, dia kena patah balik undian. Maknanya kita kena patah balik asal tadi. Tempoh menikah hak mula tu, habis tempoh bila undian, isteri yang baru nikah ni jadi masuk balik dalam undian tau. Kalau kata cabut tu boleh ke dia lah. Itu benarnya. Tapi kalau rasa tak gamak, kok dah lah hari tu 3 hari, balik sana tak apalah. Itu atas dasar redha. Mudah-mudahan atas pengorbanan itu Allah Ta'ala ganti dengan pahala yang baik, yang banyak. Itu benarnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil bikri sab'un walis thaybi thalathun. Sebelum rupa hadis Anas tadi ni ialah riwayat Al-Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sekali orang kata betul ke hadis tu? Salah ke apa? Tak, hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari dalam kitabun nikah, apabila mengahwini janda selepas mengahwini anak dara. Dan dalam riwayat Muslim dalam kitab penyusuan bab bilangan hari yang berhak diperolehi oleh seorang isteri yang dara dan seorang isteri yang sudah janda jika berkahwin. Abu Qilabah, salah seorang perawi hadis ini berkata, jika aku mahu pasti aku berkata, sesungguhnya Anas radhiyallahu anhu merafakkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perkataan Anas ini, walaupun perkataan itu Anas Nabi tak sebut, tetapi Anas menyandarkan antara sunnah Nabi.
maknanya ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak komplain pun komplain Nabi maknanya. Tu. Payah orang nak bagi faham ni. Yang kemudiannya hadis tentang lil bikri sab'un wa lisaybi thalath, bagi anak dara 7 malam dan bagi janda pula 3 malam. Hadis riwayat Muslim dalam kitab penyusuan bab bilangan hari yang berhak diperoleh oleh isteri yang dara dan isteri yang sudah janda jika berkahwin, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ni tuan-tuan, lil bikri sab'un wa lisaybi thalath, cerita dia sama macam hadis Anas tadi, iaitu hak bermalam bagi isteri yang baru dikahwini. Kalau anak dara 7, kalau yang dah kahwin menikah janda 3 malam. Tapi ada orang dia silap letak hadis ni. Anak dara dia boleh 7 hari tak pergi masjid. Kalau menikah dengan janda 3 hari boleh tak pergi masjid. Tu yang menikah hilang ruyuk pergi mana? Wih, baru menikah. Menikah anak dara 7 hari hilang. Pasal mana hadis ni kata? Salah tu, hadis ni sahih, salah tempat letak. Bukan tinggalkan rumah Allah Ta'ala, tinggalkan rumah isteri pertama, pergi main kedua. Jangan silap, sembahyang jemaah apa semua, dia petang balik asal lah hukum tu. Jangan bentam-bentam nikah, lupa diri pula. Orang menikah supaya dekat dengan Allah Ta'ala kan, bukan menikah pergi jauh. Itu asalnya tuan. Nikah nak buat apa? Nikah untuk bagi dekat kita dengan Allah Ta'ala dalam apa je bentuk yang patut. Tapi kalau menikah bagi jauh daripada Allah Ta'ala, tak ada purpose lah benda tu. Tak adalah tujuan yang sepatutnya. Baik, yang seterusnya, jika salah seorang daripada isteri memberikan gilirannya kepada madunya, yang ni dia boleh berlaku benda ni kan. Suami bermalam bersama isteri tersebut selama 2 malam, iaitu malam gilirannya dan malam yang dihadiahkan kepadanya. Jika malam itu berturut-turut, suami perlulah bermalam secara berturut-turut. Jika malamnya terpisah, suami juga kena memisahkannya. Maknanya kalau dia ada menikah 3 ataupun 4, isteri nombor 1 kata tak larat dah kan. Bila isteri nombor 1 mungkin dah sama bayar lebih kurang dekat 50 lebih kat 60, isteri nombor 2 baru 40, isteri nombor 3 umur 20. Tentulah lain kan. Jadi mungkin hak tambah kata duduk main rumah pun serabut dengan tidur berdengkok kuat apa semua, dia kata leceh. Dia boleh pergi mengaji, dia boleh apa semua, tak apalah malam ni bilah bagi kat kawan tu. Maka dari sudut itu boleh untuk dia buat macam tu. Pasal apa boleh? Ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika isterinya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha memberikan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun ada perbahasan ulama tentang bagi itu sepanjang masa ke ataupun ada tempoh yang Saudah bagi, wallahu alam, itu perbahasan dalam ilmu hadis tentang maksudnya. Tetapi maksudnya hak penggiliran malam tu pernah diberikan. Saudah bagi, Saudah cuma minta status Ummul Mukminin tu kekal kat dia, jangan pisah. Dia tak larat dah nak layan Nabi, maka dia kata hak malam ni bagilah pada Aisyah. Aisyah tu cedah lagi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih aku sukai untuk menjadi sepertinya selain daripada Saudah binti Zam'ah. Dia mempunyai kekuatan diri dan ketajaman minda. Aisyah berkata lagi, apabila sudah berumur, yakni sudah tua, Saudah memberikan gilirannya bersama Rasulullah kepada Aisyah. Saudah berkata, wahai Rasulullah, aku berikan giliranku kepada Aisyah. Dengan itu Rasulullah membahagikan kepada Aisyah 2 hari, iaitu 1 hari kepunyaannya sendiri dan 1 hari lagi diberikan oleh Saudah. Cuma kalau kata kena giliran, contohnya Aisyah dengan Saudah kan, kalau kata hari Rabu Aisyah, hari Khamis Saudah, maknanya Aisyah dapat 2 hari berturut-turut. Kalau lah kata Aisyah Rabu, Saudah kena hari Sabtu, maka giliran tu pergi hari Sabtu. Dia ambil tu, dia tak boleh fast forward dari belakang pula, tak ada. Dia akan ikut berdasarkan kepada giliran yang asal. Baik, jika suami ingin bermusafir, dia hendaklah membuat undian di antara semua isterinya. Isteri yang bertuah akan keluar bermusafir bersamanya. Perkara ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin keluar bermusafir, baginda membuat undian di antara isteri-isterinya. Kemudian baginda bermusafir bersama isteri yang mendapat cabutan undian tersebut.
Jadi hadis yang pertama tentang Saudah tadi riwayat Al-Bukhari, dan hadis yang kedua ni juga riwayat Al-Bukhari. Termasuklah cerita Aisyah sampai yang dia difitnah pasal dia tertinggal daripada rombongan Nabi tu. Lepas undian tu dapatkan dia ikut Nabi. Kemudian bila nak balik ke Madinah, Aisyah tertinggal pasal dia keluar pergi buat ayat seorang-seorang diri. Dia balik, semua dah pergi. Yang cerita kemudiannya disebarkan oleh munafikin, kemudian disambung perjuangan munafik itu oleh golongan Syiah. Cerita yang tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu tentang musafir. Cuma ada satu lagi isu yang kita nak kena perhalusi juga, fikir juga, iaitu kadang-kadang ini berdasarkan kes-kes yang terjadi lah. Isteri pertama tugas dia, katalah mungkin dia jaga kedai makan kan, tak boleh tinggal berniaga yang tu, dia duduklah situ. Isteri yang kedua ni pula mungkin kerja dia sebagai PA kawan tu dalam syarikat yang lain. Bila tiap kali dia keluar negeri untuk urusan berniaga, dia patut nak bawa sabar. Itu jadi masalah. Benda tu patut ada kesepahaman antara dua. Kalau kita nak ambil kira secara literal, tiap kali nak pergi musafir nak kena undi. Tapi tak jadi kerja. Kawan ni kerja di terbengkalai tentu pasal ikut musafir, kawan ni pula patut kerja musafir, nak kena pergi jaga yang tu. Tak jadi, benda tu mungkin akan mengganggu dia punya institusi yang sedia ada. Maka dalam bab itu, maka persefahaman patut dilakukan. Tak perlu timbul isu, oh tak boleh musafir mesti nak kena undi. Tak, dia mungkin boleh tolak ansur kalau urusannya ialah urusan kerja. Pasal ada kawan, isteri yang pertama jaga rumah anak yatim, isteri yang kedua ini berniaga sekali dengan dia. Jadi tiap kali urusan pergi kilang apa semua, takkan nak bawa isteri yang jaga rumah anak yatim. Selera pula anak yatim tu, jadi tinggal lah isteri tu. Oh, yang tu yang bila perempuan lain pandang, nampak tu, tu semua tutup jalan kawan-kawan tu. Jadi sebenarnya benda tu patut dipahami lah. Kalau urusan kerja, kena kira kerja. Tapi kalau kira pergi melancong, yang tu dia kena bagi hak secara adilnya di situ. Melancong kena bagi adil. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, habis dah kita tajuk seronok kita pagi malam ni, iaitu bab penggiliran malam, benda yang tak pun nak boleh buat lagi. Yang seterusnya insya-Allah kita akan jumpa dalam kuliah yang akan datang, tajuk nusyuz. Ini juga tajuk yang sangat penting. Wallahu ta'ala alam. Kita buka kalau ada apa-apa nak dibincangkan, silakan. Tak ada apa dah. Tak tanya. Ya. Itu sangat banyak. Pasal tu orang menikah lebih yang sembunyi, dia cukup takut sakit. Sakit di hospital, hospital cukup menggelisah. Pasal apa? Pakat berbuat nak jaga, masing-masing tak tahu. Bahkan ada kes yang isteri pertama tahu laki dia menikah ke mana, pasal kawan tu duk buat. Sampai-sampai buat tengok ada orang lain duk rawat, duk bagi makan. Siapa pula ni? Nak kata apa? Kadang mengaku. Bila mengaku, dia ibarat jadi macam Jamil tu jugalah. Jadi benda-benda yang macam ni, wallahu ta'ala alam. Secara idealnya, ideal maknanya, kalau orang kata fikir, kalau boleh buat lancar macam tu, patutnya perkahwinan yang kedua dan yang seterusnya tak patut untuk dirahsiakan. Patut tahu. Pasal ada kes-kes yang macam itu, kadang-kadang dah mati baru tahu. Ada satu kes lama dulu ni, makcik tu siap kata, baguslah, siapalah perempuan ni sedih sama laki ku mati. Siapalah dia ni bagusnya, nampak bagus, sedih. Last sekali tak lama lepas tu, anak besar-besar tu, mak tak tahu ni lah apa nama, mak muda dia kata, lupa mayat depan tu. Benda macam tu bahaya. Secara idealnya ialah ramai juga sebenarnya yang menikah ada sorok tu kan, tak mahal lah kan, mungkin dia bukan nak tentu siapa-siapa, kita pun tak tahu nasib ke depan macam mana. Secara idealnya macam tu lah, kita kata runding elok, bagi menikah elok, selesai. Tapi ramai orang yang tak boleh mampu buat macam tu, dia terpaksa sembunyikan dulu. Lepas sembunyi dulu, lepas tu baru nak habaq. Habaq tu pula ambil masa yang lama. Kadang-kadang tak dan habaq, mati dulu. Itu dia kena tanggung, dia kena jawab depan Allah Ta'ala lah. Mungkin ada masalah untuk dia tak beritahu. Yang kita mungkin boleh komen kot jauh, apa menikah sembunyi, tak habaq, tak gentleman. Boleh habaq lah, kita tak tanggung benda yang dia tanggung kan. Nak kata-kata pasal menikah, dah dia nak menikah. Itu juga ada pertimbangan-pertimbangan orang yang menikah tu juga.
Katalah gatai ke apa ke, nak kata apa, dah dia menikah. Halal tak? Halal. Sah tak? Sah. Adakah apa nama tak boleh madu? Tak, petunjuk dalil menunjukkan boleh bermadu. Isu bermalam, isu apa semua tu, dia patut penuh lah benda tu kan. Jadi kebimbangan macam tu lah. Bimbang bila mati baru tahu tu sependapat mungkin. Tuan-tuan, doa lah bagi siapa-siapa yang menikah 2 lebih yang masih sembunyi lagi tu. Doa lah sebelum habis hayat untuk benda tu dapat diketahui. Kalau tidak, macam mana nak buat? Masa menikah tu agreement siap-siap dengan yang nombor 2. Oleh kerana menikah ni cara sembunyi, bila aku mati jangan minta apa sekupang pun, jangan minta harta. Bagi siap-siap dah masa hidup. Maknanya dia menggugurkan hak faraid itu dari dia. Kalau dia buat akad perjanjian yang macam tu, sebagian fuqaha kata sah benda tu atas dasar al-mu'min 'inda syurutihi tadi. Pasal dia menggugurkan hak dia, bukan orang ambil hak dia kan, dia gugurkan hak dia. Kalau boleh buat macam tu, mungkinlah. Tapi ialah kadang-kadang hari ni kita kira macam tu, ke depan lagi bila ada anak apa semua, dia fikir macam lain pula. Pasal tu sangat complicated lah menikah 2 ni. Sangat complicated. Kalau saja-saja terbiang tak ada cukup tu sah bagi penin dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Kok ada sampai cadang nak menikah 2 ke? Dia lah jangan kata 2, dia pergi 3 terus. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi dalam tajuk yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.